pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazaelin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, kemarin semalam SPRM telah pun mendedahkan melalui ketua pengarahnya sendiri yaitu Azam Baki bahwa kes kecurian RII di Kedah, SPRM mengesahkan telah menemui petunjuk yang baru. Pastinya ini menarik perhatian kita semua, khususnya kes ini ada kaitannya dengan Sanusi Maknur. Oleh sebab itulah, dipetik daripada Sapudin.com menulis, SPRM menemui petunjuk baru kes curi RII di Kedah, jaga-jaga Sanusi. Siasatan dijalankan SPRM berhubung kes kecurian unsur nadir bumi di Kedah berjaya menemukan beberapa petunjuk baru, kata Ketua Pesuruh Jaya SPRM Azam Baki. Azam berkata, sepanjang tempo siasatan dilakukan, SPRM juga telah menggunakan khidmat pakar untuk mengenal pasti tempo masa serta kuantiti unsur nadir bumi yang disyaki dicuri berdasarkan ujian makmal. Siasatan kes berkenan masih berjalan melibatkan siasatan berkait isu-isu rasuah, salah guna kuasa dan pecah amanah terhadap individu dan agensi-agensi penguatkuasaan yang terlibat, katanya ketika dihubungi. Bagaimanapun beliau enggan mengulas lanjut tentang perkara itu kerana dikuatiri mengganggu siasatan. Julai lalu 10 Exco Kedah dipanggil memberikan keterangan kepada SPRM bagi membantu siasatan berhubung kes itu. Selain daripada itu, media turut melaporkan seorang pegawai kanan Perbadanan Menteri MPI Kedah dan seorang wanita yang merupakan pengarah sebuah syarikat ditahan SPRM bagi membantu siasatan kes rasuah lebih RM13 juta serta salah guna kuasa membabitkan isu berkenaan. Menteri Besar Kedah Sanusi Maknur turut mengesahkan beliau dipanggil memberikan keterangan berhubung kes berkenaan kepada SPRM pada September lalu. Dipetik daripada Sapudin.com bersumber daripada Frame Malaysia Today. Saudara-saudara sekalian, ini benar-benar mengejutkan kita semua. Seakan-akan kes ini, kes kecurian RII itu sudah senyap, tetapi rupa-rupanya benarlah seperti yang didakwa oleh Saifuddin Nasution Ismail. Menteri di Keselamatan Dalam Negeri mengatakan bahawa walaupun pilihan raya bagi 6 negeri telah selesai kerana kes ini paling panas, paling hot pada pilihan raya itu, sehingga Sanusi kata itu hanya modal untuk kempen PRN dan ia akan hilang kalau sudah selesai kempen. Tetapi Saifuddin kata ia tidak akan selesai begitu saja. Walaupun PRN telah selesai, kata Saifuddin, ianya akan terus disiasat dan nampaknya dakwaan Sanusi itu adalah silap kerana hari ini sah bahawa SPRM masih lagi meneruskan siasatan tersebut. Jadi itu sebabnya tajuk ini amat sesuai dan amat menarik perhatian. Apabila SPRM temui petunjuk baru, kes curi RII di Kedah, awas, jaga-jaga Sanusi. Adakah dengan penemuan ini ada orang-orang besar yang kita tak tahulah siapa bakal didakwa di mahkamah? Adakah ini akan membawa kepada petunjuk baru yang mungkin akan mendakwa orang-orang yang kita tak sangka-sangka siapa sebenarnya yang terlibat di dalam kes curi RII ini? Sila tinggalkan komen Anda, saudara-saudara sekalian. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi, bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazaelin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan paling menarik daripada Malaysia kini, yaitu SPRM memberikan pendedahan bahawa mereka sahkan siasatan kepada peguam. Ini berkaitan dengan untuk mendapatkan semula aset 1MDB. Menariknya hari ini, Ketua Pesuruh Jaya SPRM Azam Baki telah mengesahkan siasatan berterusan terhadap seorang peguam yang terlibat dalam usaha kerajaan untuk mendapatkan semula aset 1MDB. Yang menjadi perhatian kita sekarang ini ialah kenapa peguam yang membantu kerajaan mendapatkan semula aset ini pula disiasat oleh SPRM. Apa peranan peguam itu dalam mendapatkan aset 1MDB sehingga dia disiasat oleh SPRM?
Kadang-kadang kita terpikir, takkanlah peguam itu. Kita terpikir sajalah, takkanlah peguam itu pula dah dapat aset itu, ambil lagi aset itu. Dengan kata lain, curi 2 kali lah kan. Sudah dicuri, curi lagi. Tak tahulah, kita pun tak pasti. Dan yang lebih menarik lagi ialah, SPRM kata, peguam itu didakwa, disiasat kerana didakwa menerima rasuah berkaitan dengan isu kes 1MDB tersebut. Ketika dihubungi, Azam Baki berkata, peguam itu merupakan salah seorang daripada individu yang disiasat mengikut Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Wang Haram 2001. Azam Baki sebenarnya tidak menamakan peguam yang sedang disiasat itu. Malaysia kini sedang memetik sumber yang mendedahkan 12 pegawai dari Badan Anti Rasuah itu telah melakukan serbuan terhadap firma guaman Rosli Dahlan Seravanan RDS pagi kemarin. Sumber itu menegaskan Rosli Dahlan yang juga rakan kongsi RDS merupakan peguam utama Bersatu dan pengerusi Perikatan Nasional bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Sumber itu mendakwa pegawai SPRM menuntut hak untuk menggeledah dan merampas dokumen firma itu, dan sebelum ini pegawai penguatkuasa juga cuba menyerbu pejabat undang-undang Cetan Jetwani & Co yang juga mewakili Muhyiddin. Dalam mengesahkan serbuan itu, Azam Baki berkata kehadiran atau menafikan bahawa kehadiran pegawainya ke premis peguam tersebut menyalahi mana-mana akta penguatkuasaan. Kerana kata beliau, pihaknya mematuhi peraturan serta menyedari privasi antara peguam tersebut dengan klien-kliennya. Rosli menafikan terima sogokan. Secara berasingan, sumber yang rapat dengan SPRM berkata, peguam yang tidak dinamakan itu didakwa menerima sejumlah wang rasuah yang dikatakan telah dilaburkan dalam sebuah syarikat yang menjalankan aktiviti pelaburan tidak berlesen dan telah dikenakan tindakan oleh Bank Negara Malaysia pada 2021. Menjadi persoalan kita hari ini ialah dari mana wang rasuah itu? Siapa yang beri wang rasuah itu? Itu yang paling kita nak tahu. Pegawai SPRM hadir di firma guaman hari ini untuk mendapatkan dokumen berhubung siasatan, kata sumber itu. Sumber itu berkata, peguam terbabit sebelum ini dilantik oleh 1MDB untuk mendapatkan semula aset yang dicuri. Inilah yang paling dipersoalkan netizen. Kenapa peguam yang telah dilantik ini oleh 1MDB untuk membantu mendapatkan semula aset itu pula didakwa menerima rasuah dan telah melaburkan wang itu dalam sebuah syarikat yang menjalankan aktiviti pelaburan tidak berlesen dan telah dikenakan tindakan oleh bank negara. Ini betul-betul menghairankan kita dan paling kita nak tahu. Untuk rekod pada tahun 2021, Rosli telah menafikan dakwaan menerima sugukan daripada penyelesaian RM 16.63 bilion daripada Goldman Sachs dengan 1MDB dan kerajaan berhubung peranan bank pelaburan itu dalam skandal 1MDB. Ayo, ini memang sangat luar biasa. Sudah dinafikan, tapi sekarang mula timbul semula cerita-cerita seperti ini. Bayangkan menerima sugukan daripada penyelesaian RM 16.63 bilion yang melibatkan Goldman Sachs yang pastinya ada kaitan dengan 1MDB dan kerajaan berhubung peranan pelaburan, bank pelaburan dalam skandal 1MDB. Kita tak tahulah apa ceritanya selepas ini. Tinggalkan komen anda. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada yang bertanya, adakah dengan ulasan dan analisis ini Sanusi Maknor akan dipecat daripada Menteri Besar Kedah? Persoalan itu timbul. Dan adakah ini akan menyebabkan Perikatan Nasional akan kalah? Itu yang menjadi persoalan daripada netizen selepas membaca analisis ini. Analisis ini dipetik dari Malaysia Kini. Mulut celupar Sanusi, tohmahan Perikatan Nasional boleh makan diri. Kita semua pasti tahu bahawa Sanusi adalah seorang yang suka berucap dengan melemparkan pelbagai tomahan yang dikategorikan sebagai keras
dan juga kadang-kadang pedas, terlampau pedas. Oleh sebab itulah analisis ini diberi tajuk Mulut Celupar Sanusi, Tohmahan Perikatan Nasional Boleh Makan Diri. Apa pendapat anda? Walaupun Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Maknor disambut seakan bintang selebriti di negeri-negeri yang ditakbir PAS, namun keadaannya agak berbeza di pelanggai. Dia dikatakan tokoh kontroversi yang selalu melawak dengan jenaka yang dianggap kasar oleh sesetengah pihak. Sanusi yang juga pengerusi Perikatan Nasional Kedah menggesa pengundi di pelanggai untuk menolak Barisan Nasional dan PH bagi menyuarakan penentangan terhadap apa yang didakwanya sebagai liberalisme oleh Kerajaan Persekutuan. Ketika berceramah pada malam penamaan calon di Felda Kemasul, Sanusi membangkitkan langkah ahli Parlimen Ipoh Timur Howard Lee yang memetik terjemahan sepotong ayat Al-Quran baru-baru ini. Yang liberal Lee, dia kata sekurang-kurangnya Howard mengaji kepala Bapak Hang bodoh. Quran ni Tuhan turunkan penuh kesucian. Kemuliaan dia ada disiplin untuk menghurai, untuk menterjemah. Ni hang pa alif bata pun tak tahu. Kote anu pun tak kerat, kata Sanusi pada majlis ceramah Perikatan Nasional PN itu. Walaupun Sanusi tidak menyertai kempen di pelanggai sejak itu, namun kenyataan kontroversinya menjadi bahan kempen Barisan Nasional dan PN untuk menggambarkan bagaimana pemimpin Perikatan Nasional bercanggah dengan mesej agama yang mereka dakwahkan. Yang saya herannya, pemimpin ulama besar PAS tak kata apa-apa, seolah-olah PAS ni bagi cop halal pada Sanusi. Mencarut boleh, hina orang boleh, maki orang boleh, cerca orang boleh. Seolah-olah Sanusi ambil cop halal daripada ulama yang ada dalam PAS, kata pemimpin amanah Mahfuz Omar dalam satu ceramah di Felda Kemasul Bentong pada 1 Oktober lalu. Sanusi juga pertikai khutbah Perdana Menteri di New York. Bagi pemimpin BN dan PH, tingkah laku Sanusi menunjukkan apa yang tidak kena dengan Perikatan Nasional, bahawa gabungan itu memutar belit cerita dan melemparkan tuduhan, serta tidak begitu acuh dengan isu yang menjejaskan penduduk tempatan. Topik popular di kalangan pemimpin PN akhir-akhir ini ialah lawatan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke New York, ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu baru-baru ini. Di luar perhimpunan, Anwar menyampaikan khutbah Jumaat di Pusat Kebudayaan Islam New York, dan ini juga dikritik oleh pemimpin Perikatan Nasional di pelanggai. Sanusi misalnya mendakwa tidak ramai perwakilan PBB yang hadir untuk mendengar ucapan Perdana Menteri kerana masyarakat antarabangsa kononnya mengenali Anwar sebagai pembohong. Kenapa tak ada orang? Sebab orang luar pun tahu dia kuat membohong daripada dengar, lebih baik keluar. Sebagai rakyat Malaysia kita patut malu kerana ketika berucap diunggah, orang tak mahu dengar, kata Sanusi pada 24 September yang lalu. Heran apa? Sini tiap-tiap Jumaat khutbah tidak masuk berita pun. Dia ni tipu orang New York, dakwa Menteri Besar Kedah itu, iaitu Sanusi Maknor. Bagi Ketua Bersatu Pahang, Saifuddin Abdullah, dia memberitahu orang pelanggai bahawa Anwar salah kerana menggunakan istilah pencorobohan untuk menggambarkan perang Rusia di Ukraine ketika berucap di Perhimpunan Agung PBB. Dakwaan ini disangkal semasa ceramah BNPH yang menggunakan kenyataan Saifuddin ini sebagai satu lagi contoh takbiat Perikatan Nasional menyebarkan maklumat salah. Anwar ketika hadir ke pelanggai pada Isnin untuk berkempen menggambarkan PAS dan Perikatan Nasional sebagai perikatan politik yang biadab. Anda boleh tidak bersetuju dengan saya, dengan Pakatan Harapan ataupun DAP, tetapi jangan sampai ke tahap menghina mencaci, kata Anwar Ibrahim. Felda Medan Tempur PRK. Pada separuh masa kedua, kempen Barisan Nasional dan PH meningkatkan usaha mereka di 3 Felda, kawasan pilihan raya yang menempatkan separuh pengundi pelanggai. Walaupun penempatan Felda dari segi sejarah sukar untuk menyokong parti Anwar PKR,
Dia disambut kira-kira 1.000 orang ketika menghadiri Majelis Felda pada 2 Oktober lepas. Anwar ketika berucap mengingatkan peneroka Felda bahawa pentadbiran kerajaan perpaduan yang menjadikan skim pengecualian hutang untuk peneroka yang dimulakan semasa Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Ini kata Anwar Ibrahim kerana dialah yang mendapatkan 8.3 bilion yang diperlukan dan ini telah mendapat sokongan sekutunya iaitu DAP, sebuah parti yang sering difitnah oleh Perikatan Nasional, kata Anwar Ibrahim. Saya bentang di Jemaah Menteri, kena bentang dalam Jemaah Menteri, nak sain 83 bilion ini, kata Anwar. Bila saya bawa ke kabinet, Datuk Seri Zahid Hamidi, dia senang, dia sokong. Timbalan Perdana Menteri 2 Fadilah, dia sokong. Anthony Loke, Setiausaha Agung DAP, dia sokong. Dia kata ini untuk orang Felda yang susah, tak ada masalah. Yang nak marah DAP ini apa pasal? Kerana dia Cina. Melayu dalam DAP pun ada, Rara, kata Anwar berseluruh merujuk kepada Ahli Parlimen Bentong, Yong Safura Uthman. Perikatan Nasional Dakwah Barisan Nasional akan lompat parti. Sehari kemudian, pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin memberitahu pengundi pelanggai bahawa jika mereka memilih calon PN, ada kemungkinan kerajaan Pahang akan runtuh dan bertukar pentadbiran. Muhyiddin menjelaskan dengan jelas bahawa Pahang tidak seperti kebanyakan negeri, tidak mempunyai undang-undang yang menghalang adun daripada berpaling tada. Mungkin nanti ada YB, UMNO sedar kesilapan dan ingin masuk jemaah kita. Dengan kenyataan seperti ini, seakan-akan Muhyiddin Yassin merestui tindakan lompat parti yang paling dibenci rakyat Malaysia pada waktu ini. Ramai penganalisis politik sebenarnya amat membenci tindakan lompat parti ini kerana ia menyebabkan ketidakstabilan dalam negara. Bahkan kita telah melaluinya beberapa tahun yang lepas, yang mana telah membawa negara kepada keruntuhan yang sangat teruk. Tapi seakan-akan ucapan Muhyiddin ketika itu merestui tindakan mahu lompat parti. Adakah ini ialah tabiat Perikatan Nasional merestui tindakan-tindakan seperti itu? Jika ia berlaku, insya Allah timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man bakal menjadi Menteri Besar Pahang, katanya. Yang menjadi persoalan netizen ialah, adakah sudah terbiasa dalam Perikatan Nasional tindakan lompat parti, pancing adun, pancing parlimen untuk menjatuhkan sebuah kerajaan? Kerana kalau kita masih ingat, tindakan kejatuhan Pakatan Harapan dalam Langkah Sereton juga adalah kerana tindakan lompat parti para pengkhianat parti dalam Pakatan Harapan, termasuklah tindakan mengkhianati oleh Azmin Ali, dan yang paling penting besar lagi ialah termasuklah Muhyiddin Yassin. Dakwaan Muhyiddin itu 2 hari sebelum Akademi Pengajian Melayu APM Universiti Malaya mengeluarkan hasil tinjauan yang mendedahkan hanya 13.5% responden setuju kerajaan negeri perlu ditukar. Ketika ditanya jika pentadbiran PHBN di Pahang patut dikekalkan sehingga habis penggal, 58.6% responden bersetuju, kata kajian itu. Majoriti responden yang tinggal di 3 Felda di Pelangai Cimomoy, Sungai Kemasul dan Sungai Kemahal berkata mereka berpuas hati dengan kerajaan negeri. Majoriti responden juga, iaitu sebanyak 50.8% berpandangan wajar untuk kerajaan persekutuan kekal sehingga habis penggal. Responden mendapati naratif pertukaran kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri yang kurang rasional ada kemungkinan boleh menyebabkan berlaku kehilangan keyakinan pengundi terhadap platform kempen Perikatan Nasional, kata APM. Pengundi Pelangai akan memilih adunnya pada hari ini, iaitu 7 Oktober. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Semalam kita digemparkan dengan satu isu, yaitu serbuan SPRM terhadap Firma Guaman yang mewakili Muhyiddin Yassin, sehingga ia menimbulkan pelbagai persoalan dan polemik dalam politik hari ini. Ada yang cuba mempersoalkan tindakan SPRM menyerbu tersebut dikatakan kerana melanggar, tidak mengikut peraturan, dan ada juga yang mula bertanya kenapa SPRM menyerbu ke tempat tersebut.
Menurut pandangan penganalisis politik, mereka kata mustahil SPRM akan menyerbu suatu kawasan itu tanpa ada petunjuk dan tanpa ada maklumat sebelum itu. Menurut mereka, mungkin penahanan beberapa orang sebelum ini menyebabkan SPRM mendapat maklumat yang mungkin membawa kepada penyerbuan kawasan tersebut. Dan persoalan yang kedua, apa yang dicari sebenarnya oleh SPRM? Namun pagi ini kita dikemparkan lagi dengan satu lagi berita pengesahan bahwa dapatkan semula aset 1MDB, SPRM sahkan siasat peguam. Kita tidak pasti adakah ini ada kaitan dengan serbuan semalam atau tidak. Namun demikian seakan-akan ada connectionnya. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki telah mengesahkan siasatan berterusan terhadap seorang peguam yang terlibat dalam usaha kerajaan untuk mendapatkan semula aset 1MDB. Yang paling menarik perhatian kita ialah berkaitan dengan aset 1MDB. Aset yang mana milik kerajaan, duit kerajaan dan melibatkan Najib Tun Razak. Adakah ini akan membawa lembaran baru? Adakah ini akan membawa perkara baru yang lebih fresh kepada kita semua? Sebagai pengikut kepada perkembangan politik Malaysia dan jenayah-jenayah yang ada di Malaysia, saya terkejut dengan pendedahan ini. Ketika dihubungi, Azam Baki berkata, peguam itu merupakan salah seorang daripada beberapa individu yang disiasat mengikut Seksyen Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Walau bagaimanapun, Azam Baki tidak menamakan peguam yang sedang disiasat tersebut. Malaysia kini sebelum ini memetik sumber yang mendedahkan bahawa 12 pegawai dari Badan Anti Rasuah itu telah melakukan serbuan terhadap firma guaman Rosli Dahlan Saravanan RDS pagi kemarin. Sumber itu juga menegaskan Rosli Dahlan yang juga rakan kongsi RDS merupakan peguam utama Bersatu dan pengerusi Perikatan Nasional bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Sumber itu mendakwa pegawai SPRM menuntut hak untuk menggeledah dan merampas dokumen firma itu, dan sebelum ini pegawai penguatkuasa juga cuba menyerbu pejabat Undang-Undang Cetan Jetwani & Co yang juga mewakili Muhyiddin. Dalam mengesahkan serbuan itu, Azam Baki berkata, SPRM menafikan kehadiran pegawainya ke premis peguam tersebut menyalahi mana-mana akta yang berkuat kuasa. Kerana pihaknya mematuhi peraturan serta menyedari privasi antara peguam tersebut dan klien-kliennya, kata Azam Baki lagi. Secara berasingan, sumber lain yang rapat dengan SPRM berkata, peguam yang tidak dinamakan itu didakwa menerima rasuah atau sejumlah wang rasuah yang dikatakan telah dilaburkan dalam sebuah syarikat yang menjalankan aktiviti pelaburan tidak berlesen dan telah dikenakan tindakan oleh Bank Negara Malaysia pada tahun 2021. Pegawai SPRM hadir di firma guaman hari ini itu untuk mendapatkan dokumen berhubung siasatan, kata sumber itu. Sumber itu berkata, peguam terbabit sebelum ini dilantik oleh 1MDB untuk membantu mendapatkan semula aset yang dicuri. Saya ulang sekali lagi, sumber itu berkata, peguam terbabit sebelum ini dilantik oleh 1MDB untuk mendapatkan semula aset yang dicuri. Inilah yang menimbulkan tanda tanya besar kepada kita. Kenapa dan apa sebenarnya yang berlaku dengan aset 1MDB? Adakah sudah diperoleh tetapi dilabur semula? Kita pun tak berapa faham tentang plot kali ini. Kita ikuti teruslah apa yang akan didedahkan satu persatu. Untuk rekod, pada tahun 2021, Rosli telah menafikan dakwaan menerima sogokan daripada penyelesaian RM16.63 bilion Goldman Sachs dengan 1MDB dengan kerajaan berhubung peranan bank pelaburan itu dalam skandal 1MDB. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini, tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.